Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Akhirnya, yang dinanti-nantikan keputusan ataupun tindakan jawapan dari Perdana Menteri yang dinantikan ramai akhirnya telah terjawab hari ini. Akhirnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu artikel mengesahkan berkenaan dengan kes saman Dr. Mahathir terhadap Perdana Menteri. Kes saman Dr. Mahathir, Anwar masukkan kehadiran. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, dengan beraninya Tun Dr. Mahathir telah memfailkan saman terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan pada akhirnya Perdana Menteri Anwar masukkan kehadiran, di mana mereka berdua, kedua-dua pemimpin yang terkenal ini, akan berhadapan di mahkamah. Ini adalah berkaitan dengan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun beliau tidak menyebut nama pemimpin tersebut, di mana pemimpin itu yang dalam satu ucapan oleh Perdana Menteri mengaut kekayaan untuk kepentingan diri, keluarga dan kroni, dan pada akhirnya Tun Dr. Mahathir yang merasakan ucapan itu ditujukan untuk beliau. Akhirnya Tun Dr. Mahathir pun telah memfailkan saman, kerana ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah berbaur fitnah. Persoalan yang bermain di fikiran saya, tuan-tuan dan puan-puan semua, adakah adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim sengaja membiarkan Tun Dr. Mahathir, sengaja membiarkan Tun untuk membawa ataupun mengheret beliau ke mahkamah, supaya bila di mahkamah bukan lagi cerita kopi-kopi, bukan lagi cerita dongeng, bukan lagi cerita kawan, tetapi yang paling serius disebabkan ada melalui proses undang-undang yang benar. Nah, pada akhirnya berkenaan dengan kes saman ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah memasukkan memorandum kehadiran terhadap tuntutan saman yang dikemukakan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Memorandum itu difailkan firma guaman Thomas Philip yang mewakili Anwar pada 16 Mei lalu, yang disahkan Peguam Alif Benjamin Suhaimi. Pengurusan kes berkenaan ditetapkan pada 31 Mei. Pada 3 Mei lepas, Dr. Mahathir memfailkan saman terhadap Anwar dengan menuntut ganti rugi RM150 juta berhubung ucapan Perdana Menteri ke-10 itu di Kongres Nasional Khas Malaysia, Malaysia Madani, pelaksanaan sebuah idealism yang diadakan pada Mac lepas. Dr. Mahathir selaku plaintiff memfailkan saman itu menerusi Tetuan Law Practice of Rafiq di Mahkamah Tinggi Shah Alam dengan menamakan Anwar selaku defendant tunggal. Dalam pernyataan tuntutan, Dr. Mahathir mendakwa pada 18 Mac lepas, pengerusi PH itu telah memberikan ucapan di Kongres berkenaan di Stadium Melawati, Shah Alam, dan telah mengeluarkan beberapa kenyataan yang berbaur fitnah bertujuan untuk menjatuhkan reputasi plaintiff. Nah, persoalannya saudara-saudara, adakah setelah mereka akan berhadapan di mahkamah, setelah kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pernah membuat kenyataan, dia minta bukti, saya bagi bukti. Seperti yang kita tahu, hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri juga memegang platform Kementerian Kewangan sebagai Menteri Kewangan. Mungkinkah, bagi pendapat saya saja, secara peribadi, mungkinkah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Menteri Kewangan mempunyai file-file sulit yang lama, sehingga kan beliau telah mungkin mengkaji dan telah menemui file yang mungkin menyebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan bahawa memang pemimpin tersebut, walaupun tidak disebut namanya, telah mengaut kekayaan. Nah,
Baru-baru ini juga Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan berkenaan dengan lesapnya RM4.5 triliun yang dikaitkan dengan rasuah dan ketirisan di 26 tahun yang kebelakangan ini. Jadi bila kita fikir balik, adakah RM4.5 triliun ini dapat dilibatkan dengan kepimpinan-kepimpinan yang lama? Ataupun kita juga boleh kaitkan dengan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan pemimpin yang disebutkan di dalam ucapan semasa Kongres Nasional PKR itu. Adakah pemimpin yang sama dikatakan oleh Perdana Menteri yang mengaut kekayaan itu juga mempunyai kaitan dengan RM4.5 triliun yang lesap itu? Jadi saudara-saudara, itu semua menjadi persoalan kita. Jadi apapun, kita sebagai rakyat Malaysia, kita menantikan apa sebenarnya yang berlaku, siapa yang salah dan siapa yang betul. Jadi teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, setelah beberapa isu sebelum ini, di mana berkaitan dengan masalah bekalan air, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah menawarkan ataupun lebih kurang menawarkan untuk menghulurkan bantuan di Kelantan untuk masalah ataupun isu bekalan air di negeri Kelantan. Dan pada akhirnya Perdana Menteri menawarkan untuk bekerja sama dengan PAS dan juga supaya menyokong di Parlimen, menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan dilihat ada pemimpin PAS yang menerima kalau ada perdamaian begitu. Namun dengan alasan bukan PAS sahaja yang diminta untuk berdamai, tetapi dengan PN sekali. Hari ini pula kita dikejutkan dengan satu lagi isu, di mana PAS kekal bersama PN. Tolak tawaran Kit Siang. Kenyataan dari Tuan Ibrahim. Sebarang tawaran untuk menyertai kerajaan campuran ditolak PAS, kata Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Timbalan Presiden PAS berkata, tawaran dibuat oleh veteran DAP, Lim Kit Siang, supaya menyertai kerajaan campuran tidak akan dilayan kerana akan setia bersama dalam gabungan PN. Tegasnya, PAS tidak akan sesekali mungkir janji dan mengkhianati pengundinya dengan meninggalkan PN. Sebelum ini juga kita dikejutkan dengan satu gerakan ataupun proklamasi orang Melayu yang diterajui ataupun ditaja oleh Tun Dr. Mahathir dan juga disokong oleh Presiden PAS, Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional, yaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang. Jadi ada juga yang menyatakan kalau tiba-tiba Hadi Awang dan Mahathir bergabung membuat satu gabungan politik yang baru, adakah PAS benar-benar akan meninggalkan Perikatan Nasional? Dan pada akhirnya Muhyiddin ditinggalkan sendiri. Jadi itu menjadi spekulasi. Ramai orang berkata begitu. Jadi pada saya, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, adakah relevan untuk Hadi Awang membuat pula satu gabungan politik baru bersama dengan Tun Dr. Mahathir? Disebabkan kita tahu Tun Dr. Mahathir telah ditolak oleh rakyat. Buktinya adalah pada pilihan raya umum ke-15. Sedangkan langsung satu kerusi pun tiada dimenangi oleh GTA, oleh Pejuang. Dan bahkan kerusi ahli Parlimen Langkawi pun Dr. Mahathir gagal untuk selamatkan. Nah, persoalannya saudara-saudara, kalau benar PAS akan berdamai dengan PH, berdamai dengan Anwar Ibrahim, dan barulah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mungkin ada yang mengatakan Perdana Menteri boleh berdamai dengan pembangkang dengan menawarkan kuasa, menawarkan peruntukan, menawarkan jawatan. Namun setelah kita tahu ada juga pemimpin PAS seperti Tuan Ibrahim menyatakan PAS kekal bersama PN, tolak tawaran untuk menyertai
kerajaan campuran. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, adakah dengan ini PAS akan kekal di dalam PN dan juga Muhyiddin Yassin sebagai pengurusinya, timbalannya sebagai Hadi Awang? Jadi bagaimana pula dengan spekulasi bahwa Mahathir, kalau benar-benar Mahathir dan Hadi Awang bentuk satu gabungan baru, tidakkah yang digulingkan itu adalah Muhyiddin Yassin? Nah, itu menjadi persoalannya. Jadi saudara-saudara, itu hanya pendapat secara pribadi, hanya spekulasi. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini.